Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar matematik tingkatan 3. Kita nak cuba selesaikan uji minda 8.2b. Okey, uji minda 8.2b kita nak tentukan locus yang memenuhi dua atau lebih syarat. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Dia kata dalam rajah di sebelah segi 4 ABCD mewakili kawasan Tasik. Okey, dan dia kata ABCD dilukis pada grid segi 4 sama. Ini segi 4 sama. Okey, bersisi 1 unit. Maksudnya satu ni panjang dia 1 unit. Titik V dan W mewakili perjalanan bot V dan bot W. V dan W maksudnya locus. Okey, lukiskan locus bagi bot V yang sentiasa bergerak 5 unit dari titik D. Maksudnya dekat sini, titik tetap ialah titik D. Okey, titik D ialah titik tetap dan V bergerak. Maksudnya, kalau kita nak selesaikan dia, kita kena guna jangka lukis. Bila kita kata D tak bergerak, maksudnya bucu tajam jangka lukis letak dekat D. Ni bucu tajam Ni bucu tajam letak pada D. Yang tak bergerak kita letak pada bucu D. Pada bucu D Yang tak bergerak tu D kan. So letak bucu tajam jangka lukis ni, yang ni pada titik D. Bila dia kata bergerak 5 unit, maksudnya kita kena gerakkan pensil ni sejauh 5 unit. 2, 3, 4, 5. Kemudian kita gerakkan jangka lukis. Kita lukis dia punya bentuk lengkuk dia. So kita dapat lebih kurang macam ni. Yang ni tak betul tau sebab cikgu tak guna jangka lukis yang sebenar. Okey, kemudian kita dah dapat dah bentuk macam ni. Kita labelkan dia sebagai locus V. So kita kena tulis dia sebagai locus V. Okey, yang ni ialah locus V. Okey, mudah je. Seterusnya, kita jawab soalan B pula. Dalam soalan B, dia kata locus bagi bot W yang berjarak 3 unit dari garis BC. Kita tengok garis BC yang ni. Okey, ni adalah garis BC. Berjarak 3 unit. So, kita buat pergerakan daripada B ni 3 unit. Daripada C ni pun 3 unit. Kita labelkan dekat sini macam tu. 3 unit. Yang ni pun 3 unit. Kita sambung. Dia akan dapat satu garis lurus. Ini adalah locus W. Maksudnya locus W maksudnya pergerakan bot W. Ini adalah locus W. So, kita dah jawab dah soalan A dan soalan B. Seterusnya, tandakan persilangan laluan bot V dan bot W dengan simbol macam ni. Kita tengok persilangan kat sini. So, kita tandakan ni bergerak. Okey. Kita buat macam tadi, kemudian kita buat simbol macam ni. Okey. Yang cikgu lukis ni tak berapa sharp sebab tak guna alatan yang betul. Okey, boleh cuba. Okey, kita cuba pula soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia kata rajah di sebelah menunjukkan sata cartes yang ditandakan dengan 4 titik. E, F, G dan H. Dia kata Farouk berada pada jarak yang sama dari paksi X dan paksi Y. Kedudukan Farouk juga kurang daripada 5 unit dari pusat O. Yang manakah merupakan kedudukan Farouk? Okey, dia bagi 2 syarat. Yang pertama, Farouk berada pada jarak yang sama daripada paksi X dan paksi Y. Syarat yang kedua ialah kedudukan Farouk kurang daripada 5 unit daripada pusat O. Okey, yang pertama kita buat Farouk berada pada jarak yang sama dari paksi X dan paksi Y. Okey, kita tengok paksi X dan paksi Y. Yang ni paksi X, yang ni paksi Y. Bila kita nak tahu jarak yang sama daripada paksi X dan paksi Y, kita tentukan satu titik tetap. Titik tetap ni kenalah jarak dia sama daripada untuk setiap paksi.
Katalah kita pilih pada 2. Daripada jarak 2. Okey, supaya bila kita buat lengkung nanti, jarak yang kita dapat tu betul lah. Okey ya. So, sekarang ni kita ambil bucu tajam. Bucu tajam jangka lukis. Okey, bucu tajam jangka lukis. Kita letakkan pada 2. Kemudian bila kita ukur, mesti jarak dia lebih daripada separuh antara 2 titik ni. Ya, dia ada antara 2 titik ni kena lebih daripada separuh. Sekejap, kita buat macam ni. Okey. Okey, letak bucu macam ni mesti lebih pada separuh. Ni jarak antara 2 titik tetap tu kena lebih daripada separuh. Sebab yang ni dia ada 2. Betul tak? 1, 2. Kalau lebih pada separuh, kita tak boleh buka jangka lukis besar ni je. Depan kita tak sharp. Dia kena lebih daripada separuh. Kalau 2 lebih pada separuh maksudnya lebih daripada 1. Macam tu. Kalau nak buat 2 pun boleh. Okey. Kemudian kita letak bucu tajam mula sekali pada jarak 2 pada part CY. So kita gerakkan dia. So lebih kurang kita akan dapat dekat sini. Lebih kurang dapat kat sini. Okey. Gerakkan ya. Kita gerak ni. Dia okey, gerakkan ni dia akan dapat lengkung macam tu. Okey, kita akan dapat lengkung, bukan garis lurus. Okey. Kita akan dapat lengkung. Contoh dapat macam ni. Macam tu kita gerak dapat macam ni. Kemudian kita letak pula bucu tajam ni pada titik ni pula. Jangan ubah panjang ni tadi. Okey, jangan ubah panjang ni tadi. Kata macam ni kan. Jadi macam ni kan. Okey, so kita gerakkan ni. So nanti dia akan bersilang dengan lengkuk yang pertama tadi dekat sini. Okey. So kita alih jangka lukis, kita ambil pembaris, kita sambungkan daripada kosong ni. So kita akan dapat lebih kurang macam ni. Macam ni lah Okey, kita akan dapat garis macam tu. Okey, next step kita tengok pula kedudukan. Faruk juga kurang daripada 5 unit dari pusat O. Bila kata kurang daripada 5 unit daripada pusat O, maksudnya kita ada satu titik tetap. Titik tetap tu ialah titik O. Okey, titik O ni dan jarak dia kena kurang daripada 5 unit. So, tak apa, kita ukur jarak dia 5 unit. Okey, 5 unit. So, kita buat satu lengkung yang berjarak, sebab dia kata dia ada satu titik je. So, kita kena buat satu lengkung. So, lengkung ni akan dapat macam ni lah lebih kurang. Contoh Kemudian kita alihkan jangka lukis. So, baru kita jawab. Antara titik E, F, G dan H, yang manakah merupakan kedudukan Faruk? Bila dia kata kedudukan Faruk kurang pada 5 unit, maksudnya kita tak boleh ambil yang lebih daripada lengkung yang 5 unit ni. H pun tak boleh sebab dia sama dengan 5 unit. E ni pun kita tak boleh terima. F tak boleh terima. H pun tak boleh terima. Maka kedudukan Faruk adalah pada titik G. Okay, seterusnya soalan 3. Rajah menunjukkan serta cartes. Titik F bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa 3 unit daripada paksi X. Manakala titik G bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari asalan. Tandakan semua titik persilangan antara lokus F dan lokus G dengan simbol macam ni lah So kita tengok dulu syarat yang pertama, titik F bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 unit dari paksi X. So kita tengok kat sini, yang ni adalah paksi X. Okey, ini adalah paksi X. Bila dia kata 3 unit, so kita pilih je daripada mana-mana titik. 1, 2, 3, tandakan. Daripada 1 ni pun 1, 2, 3. Boleh pilih je daripada mana-mana titik 1, 2, 3. Okey. Kemudian kita ambil pembaris, kita sambung. Ni kena garis lurus Okey, yang ni kita tandakan dia sebagai lokus F. Lokus F. Okey. Kemudian kita tengok syarat yang kedua. Dia kata syarat yang kedua. Okey. Titik G bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari asalan. Asalan ialah kosong. Okey, asalan ialah kosong. Maksudnya ada satu titik. So, kita kena guna jangka lukis. Kita letak pada kosong. Ingat, kosong adalah titik yang tak bergerak.
Maka kita kena ambil bucu tajam. Bucu tajam ini letak di kosong. Okey. Bila dia kata sentiasa 4 unit, maksudnya kita gerakkan jangka lukis ni 4 unit macam tu. Okey. Kemudian kita kena buat satu lengkuk. Okey, kita akan dapat lengkuk lebih kurang macam ni Okey, kita ubah jangka lukis ni. So kita nampak persilangan dia adalah dekat sini. So kita label macam tu. Selesai. Okey, boleh cuba. Seterusnya kita nak tengok uji minda 8.2C. Okey, untuk 8.2C, rajah di sebelah menunjukkan segi 4 sama PQRS dengan sisi 6 cm. Maksudnya panjang PQ 6, QR 6, RS pun 6, SP pun 6 cm. Dua semi bulatan berpusat di M dan N ialah titik tengah. Bila titik tengah maksudnya jarak ni ialah 3 cm. Ni semua 3 cm. Yang ni pun 3 cm. Yang ni pun 3 cm. Sini 3 cm. Semua ni 3 cm. Jarak ini pun 3 cm. Nampak tak? Semua ni sebab dia jejari. Okey, sebab semua ni jejari. Okey, ni semua jejari, maka yang ni adalah 3 cm. Semua ni 3 cm. Pada rajah, lorekkan rantau yang memenuhi pergerakan lokus berikut. A. Lokus bagi titik X. Maksudnya ada satu lokus, nama dia lokus X. Okey, dia kata lokus X. Okey, lokus X sentiasa bergerak dengan keadaan XM kecil daripada 3 cm. So, kita kena ambil jangka lukis, letak pada M. Sebab yang bergerak ialah X. M ialah titik tetap. Bila titik tetap, bucu tajam jangka lukis, letak pada M. So, bila dia kata 3 cm, kita kena gerakkan panjang ni ukur 3 cm. Kita dah tahu dah tadi, panjang ni 3 cm. So, bila kita buat, kita akan dapat lengkuk yang ni. Kita akan dapat bentuk lengkuk keseluruhan dekat sini. So, bila kita buat, kita gerakkan jangka lukis, kita akan dapat lengkuk ni. Okey, akan dapat lengkuk macam ni. Okey, ni kita punya lokus M. Okey, yang ni ialah lokus M. Kemudian, dan belum habis. Kejap. Okey, satu lagi syarat yang dia bagi tahu ialah lokus X ni juga lebih daripada 3 cm dari garis SR. So, yang ni garis SR 3 cm. Maksudnya, kita tengok kat titik ni lah nah. Dekat titik apa? Titik M dan juga titik N. Ni, kat titik M. Sebab ni panjang ni 3 cm. Panjang ni pun 3 cm. So, kita buat gabungan macam ni. Yang ni, bila dia kata lebih daripada 3 cm, maksudnya kawasan yang patut kita lorek ialah di sini. Maka lokus M ialah kawasan yang kita lorek ni. M lokus X sebab X yang bergerak. Kemudian kata lokus bagi titik Y yang sentiasa bergerak dengan keadaan YM lebih besar daripada 3 cm dan YN lebih besar daripada 3 cm. Kita tahu bila YM lebih besar daripada 3 cm, so M sebagai titik tetap. So, Y ni bergerak, kita akan dapat bentuk dia lengkung macam tu. So, kita akan dapat macam ni daripada M ni, Y ni sini. Oh, kita guna warna lain lah. Ni lengkung. Okay, daripada M. Ni untuk B ya. Kemudian dia kata YN lebih besar daripada 3 cm. Maksudnya, N ni bucu tajam. So, kita akan gerakkan dia macam ni. Okey. Bila dia kata huraikan persilangan antara lokus X dengan lokus Y. Lokus Y dia ada dua tau. Yang ni. Ni dua-dua ni adalah lokus Y. Ni adalah lokus Y. Okey, lokus Y. Di mana bersilang dia? Kita tengok bersilang dia dekat sini. Ni bersilang dekat sini. Okey, ni bersilang dekat sini. So, dia punya persilangan ialah lengkuk P apa? Kita tengok So, kita tengok balik. Dia lengkuk. Dia bersilang dekat sini. Okey, dia bersilang dekat dua. Sini ada kuning. Sini pun ada oren. So, kita kata persilangan dia ialah lengkuk PO. Ataupun lengkuk OP. Okey, persilangan dia adalah pada lengkuk OP.
soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 dan juga cabaran dismiss soalan nombor 1. Okey, boleh cuba. Sekian, terima kasih.